Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Helen bin Salamun, kami daripada Kupan 13 akan memetakan topik kepimpinan strategi dalam bidang kesihatan. Pengenalan. Kepimpinan ialah keupayaan untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain ke arah matlamat atau tujuan yang sama, menggunakan komunikasi yang berkesan, motivasi dan kemahiran membuat keputusan. Kepimpinan penjagaan kesihatan merupakan keupayaan untuk memimpin dan mengurus organisasi atau sistem kesihatan dengan tujuan untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada masyarakat. Terdapat 8 ciri-ciri model kepimpinan. Yang pertama ialah berwawasan. Seseorang pemimpin dalam penjagaan kesihatan mempunyai visi untuk masa depan industri penjagaan kesihatan yang didorong oleh inovasi, strategi berasaskan bukti dan tumpuan pada hasil pesakit. Seterusnya, empati. Pemimpin dalam penjagaan kesihatan perlu berbelas kasihan, terlibat dan mempunyai keupayaan untuk berhubung dengan pesakit, keluarga mereka dan kekilangan mereka. Mereka mestilah dapat berkomunikasi dengan berkesan dan membina kepercayaan kepada semua orang dalam ekosistem penjagaan kesihatan. Yang seterusnya adalah bersemangat. Pemimpin penjagaan kesihatan perlu mempunyai semangat yang mendalam untuk meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat melalui inisiatif penjagaan kesihatan. Semangat ini akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja ke arah visi pemimpin. Yang keempat pula, kolaboratif. Seorang pemimpin dalam penjagaan kesihatan mestilah boleh bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan dalam industri penjagaan kesihatan dan membawa mereka bersama melalui komunikasi terbuka, perkongsian membuat keputusan dan kerjasama berterusan. Yang kelima pula, strategi. Pemimpin penjagaan kesihatan mestilah boleh berfikir jangka panjang dan membangunkan strategi yang mengambil kira landscape penjagaan kesihatan yang sentiasa berubah, termasuk peraturan kerajaan, kemajuan teknologi dan keperluan pesakit. Seterusnya, berdaya tahan. Pemimpin dalam penjagaan kesihatan mestilah mampu mengharungi masa yang sukar dan mengekalkan pandangan yang positif semasa menavigasi melalui situasi yang mencabar dan selalunya kompleks. Seterusnya, inovatif. Untuk kekal di hadapan, pemimpin dalam penjagaan kesihatan mestilah mempunyai pemikiran inovasi dan mencari penyelesaian yang lebih baharu dan termaju yang boleh meningkatkan hasil pesakit dan menjadikan penjagaan kesihatan lebih cekap. Yang terakhir adalah etika. Seorang peneraju dalam industri penjagaan kesihatan mestilah memiliki prinsip etika dan moral yang kukuh yang sejajar dengan nilai standard penjagaan profesion penjagaan kesihatan. Mereka perlu bertanggungjawab, telus dan mengutamakan kepentingan terbaik pesakit dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Terdapat kumpulan yang dipengaruhi iaitu doktor, kaki tangan, pesakit dan orang awam. Kaedah yang mempengaruhi. Kualiti perkhidmatan merupakan masalah yang penting dalam isu kesihatan bagi memperoleh kesempurnaan dalam tugas yang dijalankan di sesebuah hospital. Terdapat 5 dimensi yang boleh diukur adalah SERVQUAL, di mana ia menentukan gerak kerja. Yang pertama adalah nyata, di mana ia mempengaruhi kemudahan fizikal, peralatan dan komunikasi. Seterusnya, reliability, keupayaan perkhidmatan dan kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga adalah responsif, keupayaan penggunaan dan perkhidmatan yang cepat dan tepat. Yang keempat pula, jaminan kesopanan, keselamatan dan kebolehan yang boleh dipercayai. Akhir sekali adalah empati, sikap mengambil berat dan memberi perhatian sepenuhnya terhadap kerja atau pesakit. Dimensi tersebut adalah tanggungjawab pihak pengurusan hospital bagi mencapai tahap kualiti perkhidmatan yang memuaskan dalam kalangan pelanggan. Sumber dalaman merupakan sumber yang berada dalam organisasi seperti peralatan perubatan, fasiliti dan kos. Isu pertama ialah fasiliti tidak mencukupi. Kekangan fasiliti di sektor awam menyebabkan ramai pesakit perlu menunggu dalam jangka masa yang lama untuk mendapatkan katil bagi menerima rawatan di hospital, memandangkan hospital kini sesak, terutamanya hospital kerajaan. Isu yang seterusnya ialah kos rawatan yang terlalu mahal dari segi ubatan. Kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menurunkan harga ubatan di hospital, di mana terdapat kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia perlu membelanjakan lebih daripada RM1,000 Malaysia untuk sekali rawatan sahaja bagi penyakit kritikal sehingga membebankan rakyat. Isu yang seterusnya ialah ruang pesakit yang tidak sistematik.
Pertambahan jumlah pesakit melebihi had kapasiti ruang di hospital menyebabkan berlaku kesesakan luar biasa di dalam wad dan ruang menunggu. Ia berlaku apabila keadaan yang terlalu padat dan tidak mampu menampung jumlah orang awam yang datang. Tambahan pula apabila ruangan pelawat untuk melawat di katil pesakit yang sangat sempit menyebabkan jumlah pelawat yang datang melawat adalah terhad. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor susunan katil di dalam wad tidak bersesuaian dengan ruangan yang telah disediakan. Isu berkaitan sumber dalaman yang disesuaikan dengan syariat agama, strategi inovatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah berkaitan sumber dalaman, menangani masalah fasiliti kesihatan bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan di hospital atau klinik agar mereka dapat memelihara nyawa dan kesihatan mereka lebih terjamin. Tambah baik sistem organisasi iaitu menambah jumlah katil pesakit supaya pesakit tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan rawatan di hospital. Kerajaan juga perlu menurunkan harga ubat-ubatan terutamanya yang melibatkan penyakit kritikal supaya pesakit golongan berpendapatan rendah memperoleh manfaat yang sama seperti orang lain. Bekerjasama dengan agensi kerajaan dan sektor swasta dalam langkah ini dapat mengurangkan waktu menunggu bagi prosedur-prosedur perubatan dan bukan perubatan serta membantu meminimumkan kadar penginapan dan katil pesakit. Ini menyebabkan urusan pesakit dapat dipercepatkan. Memperkenalkan langkah Lean Healthcare. Langkah ini bertujuan mengurangkan waktu menunggu untuk berjumpa doktor dan ianya perlu dilaksanakan di kaunter pendaftaran sehingga pesakit selesai mendapatkan ubat. Perencanaan sumber ekonomi. Pemimpin seharusnya melaksanakan program kolaborasi bersama dengan masyarakat luar ataupun NGO dalam menjana sumber ekonomi organisasi. Program yang dianjurkan haruslah dapat menarik perhatian orang ramai dan berimpak tinggi agar keuntungan yang tinggi dapat diraih. Seterusnya, tambah baik kerja berpasukan. Tindakan dalam memimpin organisasi terutamanya dalam tugas dalaman, gerak kerja berpasukan yang kolektif dan proaktif harus dirancang supaya matlamat yang diimpikan dapat dicapai. Seterusnya, pembahagian tugas mengikut kemahiran yang adalah penting kerana ianya adalah berfokus kepada suatu bidang sahaja. Akhir sekali, pemantauan secara berkala haruslah dilakukan demi memastikan perancangan yang dirancang pada landasan yang betul dan objektif organisasi yang diimpikan dapat dicapai. Seterusnya, tambah baik pentadbiran dan pengurusan. Kemahiran diasah dari masa ke semasa bagi memastikan kelancaran organisasi seperti soft skill, initial skills, women skills and non-technical skills. Memperbanyakkan saluran komunikasi di antara golongan bawahan dan golongan atasan supaya perancangan organisasi berjaya dan saluran komunikasi yang baik di antara pekerja dapat melancarkan pengurusan dalam pentadbiran. Kerja yang positif akan menghasilkan satu hasil kerja yang berkualiti. Antara cadangan penyelesaian isu di hospital kerajaan Hifzul Amal, yang pertama adalah membabitkan pemerkasaan inisiatif Lean Healthcare selaku pendekatan untuk menjalankan sebuah organisasi yang menyokong konsep penambahbaikan berterusan. Sasaran langkah ini untuk mengurangkan waktu menunggu bagi berjumpa doktor bermula dari kaunter pendaftaran hingga mengambil ubat di farmasi serta masa menunggu di katil pesakit yang perlu dimasukkan ke wad dari Jabatan Kecemasan. Seterusnya, melaksanakan projek short stay unit yang memfokuskan kepada pesakit stabil yang memerlukan rawatan kurang 72 jam, yang mana pesakit dikenal pasti akan dimasukkan ke SSU untuk rawatan berfokus dan optimum. Inisiatif ini dapat mengurangkan waktu menunggu untuk mendapatkan katil bagi pesakit kes ringan yang memerlukan pemantauan jangka pendek di hospital, seterusnya mengurangkan kesesakan. Seterusnya, melaksanakan pendigitalan unit pengurusan katil PMU secara berpusat melalui sistem pusat pensiapsiagaan dan tindak cepat krisis. Hospital yang bertanggungjawab terhadap pengurusan katil dan aliran pesakit secara berpusat sama ada kecemasan dan elektif daripada proses kemasukan, discharge, pemindahan dalaman serta antara fasiliti. Kementerian akan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta melalui kaedah penyumberluaran
untuk mengurangkan waktu menunggu bagi prosedur perubatan dan bukan perubatan selain kadar penggunaan kata yang seterusnya mempercepatkan aliran pesakit. Untuk bukan kes kecemasan, pesakit akan dialihkan ke klinik kesihatan. KKM dengan kementerian juga akan mengadakan perbincangan di peringkat ibu pejabat berkaitan penambahbaikan pelaksanaan lanjutan waktu bagi pengoperasian klinik kesihatan terbabit. Akhir sekali, memperkasakan komuniti dan meningkatkan kesedaran awam tentang fungsi ETD di hospital. KKM mengambil perhatian serius isu terbabit serta memahami kesusahan dialami pesakit dan petugas kesihatan yang bekerja keras untuk memberi perkhidmatan terbaik dalam keadaan itu. Sekian, terima kasih.